Dalam dunia seni visual, Arca tampil sebagai karya tiga dimensi yang memukau, mampu dinikmati dari setiap sudut pandangan. Keindahannya bukan sekadar pada bentuk, tetapi pada mesej yang disampaikan oleh pengkarya melalui gabungan bahan dan teknik. Jepson Wong, kurator kreatif terkenal di Sabah, yang mengangkat seni arca ke dimensi berbeza. Sebagai penggiat seni upcycle, beliau mengubah bahan terbuang seperti plastik dan polikarbonat menjadi karya yang unik dan penuh makna. Kebanyakan hasil ciptaannya berteraskan hidupan marin, membawa mesej penting tentang pemeliharaan alam sekitar, satu seruan halus untuk manusia lebih menghargai alam. Keunikan ini menarik perhatian Fred Tu, seorang penyelidik fauna terestrial dan penolong pengarah di Taman-Taman Sabah. Tertarik dengan mesej yang dibawa, beliau mengunjungi pameran tersebut, membuka ruang pertemuan antara sains dan seni demi satu tujuan yang sama, menjaga kelestarian alam. Wah, banyak pula arca hidupan marin sini kan? Ya, Tuan. Ya, sini kami buat arca semua daripada barang kita semula. Jadi di sini ada macam-macam, ada dugong, ada penyu, semua adalah haiwan tempatan, haiwan di Sabah. Macam mana? Tuan, saya nampak tadi dalam info di depan tadi, Tuan ni seorang ahli biologi marin kan? Ya, saya ahli biologi. Jadi macam mana daripada ahli biologi marin, boleh tukar menjadi seorang artis arca pula? Ya, aku tak pandai lukis, tapi kalau buat barang aku minat pula. Ya, buat barang. Jadi ini semua dari kita semula. Itulah mungkin ada minat kepada alam sekitar. Kita macam mana menjaganya. Jadi aku gunakan barang terbuang, membuat arca sebagai satu konsep untuk mendidik anak-anak muda. Sampah sebenarnya bukan sampah. Dia boleh menjadi benda yang cantik. And then aku buat alam marin sebab dia alam marin sebenarnya sangat menarik. Ya, saya sebenarnya bercadang mau ke Pulau Sipadan. Okey. Ya, saya memulakan satu kajian awal lah untuk melihat populasi ketam kelapa yang ada di Pulau Sipadan. Pulau Sipadan lagi? Ya. Okay, Jadi kalau Gibson berminat dan mau ikut, ada baiknya kau ikut dengan saya lah nanti. Oh, bagus. Memang dari dulu. Supaya kita boleh tengok sama-sama. Mana tahu kamu boleh cipta satu arca ketam kelapa. Oh, kan? Boleh. Boleh. On, kasih on dia. Ya. Thank you, Jep. Thank you. Semporna terkenal sebagai gerbang utama ke-49 buah pulau yang mempesona di negeri Sabah. Pemandangan di sini begitu memukau, hamparan pesisir pantai yang memutih diserikan dengan kejernihan air laut bak kristal. Di bawah permukaan, tersingkap keindahan tersembunyi, hidupan akuatik dan terumbu karang berwarna-warni, seolah-olah sebuah akuarium tanpa sempadan. Pulau Sipadan, antara permata di Semporna, terkenal sebagai destinasi utama aktiviti selam scuba. Pulau seluas 16,860 hektar ini pernah diiktiraf sebagai antara 77 bentuk muka bumi paling menakjubkan di dunia pada tahun 2009 oleh New Seven Wonders of Nature. Tidak hairanlah, pulau ini menjadi pilihan para penyelam dari seluruh dunia untuk menyaksikan sendiri kekayaan hidupan marin yang luar biasa. Di jeti Pulau Sipadan yang tenang, sebuah bot milik Taman-Taman Sabah mula berlabuh, membawa bersama misi yang bakal membuka kisah seterusnya. Selamat datang ke Taman Pulau Sipadan. Terima kasih. Ya, terima kasih aku boleh dapat datang sini. Hidupan marin di Taman Pulau Sipadan ini memang banyak. Tapi yang lebih menarik di kawasan terestrial ataupun di kawasan daratan pulau ini. Kawasan darat pun. Ya, iaitu habitat bagi ketam kelapa. Alright. Sekejap lagi kita akan mencarinya. Mari, silakan.
Pulau Sipadan yang menjulang setinggi 600 meter dari dasar laut turut dilitupi hutan menghijau dengan pohon-pohon kelapa yang tumbuh subur. Sesekali, pesisir pantainya menjadi lokasi kunjungan penyu untuk mendarat dan bertelur. Daratannya pula menjadi habitat penting bagi kelangsungan hidup ketam kelapa. Ya, Jepson, ini adalah kawasan Sipadan Island, Taman Pulau Sipadan, yang kita katakan tadi itu yang ataupun mungkin pernah Jepson alami mungkin di kawasan marine ataupun di kawasan laut saja. Tapi hari ini saya mau bawa Jepson untuk melihat ketam kelapa yang ada di kawasan daratan Pulau Sipadan inilah. Ya, nanti kita akan tengok di mana dia akan bersembunyi. Kita akan cari. Sipadan satu pulau yang memang terkenal bagi para divers lah. Tapi bagi saya di daratannya tidak kurang juga keunikan yang ada. Khususnya ada habitat kepada ketam kelapa. Yang kita tahu ketam kelapa ini adalah satu-satunya spesies yang wujud di pulau ini. Dan ada juga beberapa pulau lah yang kita pernah dengar dan pernah rekodkan ada menjumpai ketam kelapa ini. Jadi saya sangat tertarik dengan ketam kelapa ini dan memulakan satu kajian yang lebih komprehensif lah bersama dengan rakan-rakan penyelidik yang lain untuk melihat populasi, tabiat dan juga mungkin skop penyelidikan yang lebih besar di masa akan datang yang kita akan buat kajian yang lebih menyeluruh lah berkaitan dengan ketam kelapa ini. Kehadiran spesies ketam kelapa ini memperkukuhkan lagi nilai biodiversiti Pulau Sipadan yang telah diwartakan sebagai taman marin dan diurus dengan kawalan ketat demi tujuan pemeliharaan. Fredto bersama rakan penyelidik, Nur Fatimah Naluri, membawa Jepson Wong ke pinggir hutan Pulau Sipadan dibantu oleh beberapa petugas Taman-Taman Sabah bagi menelusuri habitat ketam kelapa. Perjalanan merentas hutan menemukan mereka dengan beberapa ekor umang-umang, iaitu anak ketam kelapa yang bergerak pantas menggunakan cengkerang siput kosong sebagai perlindungan bagi perut mereka yang lembut. Cengkerang ini akan ditinggalkan apabila ketam-ketam ini semakin membesar. Perut mereka akan mengeras lalu berubah menjadi ketam darat sepenuhnya yang tidak lagi memerlukan perlindungan cengkerang. Fred, Fatimah dan Jepson kemudian meninggalkan anak-anak ketam tersebut dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kandang khas ketam kelapa berkeluasan 16 kaki kali 15 kaki persegi. Kurungan ini berfungsi sebagai pusat kajian serta lokasi taklimat bagi mendidik pengunjung tentang kepentingan memelihara spesies ketam kelapa dan ekosistem pulau. Jadi ini adalah ketam kelapa jantan. Bila kita tengok saiz ini mungkin lebih besar lah daripada saiz ketam kelapa yang betina. Oh, yang betina. Ya. Okey. Jadi inilah kelapa-kelapa untuk makan dia. Ya, ini biasanya kelapa ini adalah makanan utama kepada ketam kelapa lah. Sebab itu disebutkan nama menjadi ketam kelapa lah. Ketam kelapa. Ya. Oh, dia buka sendiri? Kah kita yang buka kasih sedia sama dia? Di habitat semula jadi kebiasaannya ketam ni akan mengopek pelan-pelan. Kopek pelan-pelan sehingga sampai ke bahagian tempurung tu baru dipecahkannya lah menggunakan penjepit tu. Penjepit ni sangat kuat tau sebenarnya. Dia boleh pecahkan tempurung kelapa tu dengan mudah sekali. Patah jari ni kalau... Memang. Okey. Alright. Ketam kelapa dikenali sebagai ketam kelapa kerana main diet mereka adalah kelapa, tapi mereka juga makan biji-biji benih yang terjatuh di lantai and then daripada
kayu-kayu yang reput. Ketam kelapa apabila mereka bertelur, mereka akan pergi, ketam kelapa betina akan pergi ke pantai untuk melepaskan telur, dan pada masa 30 hari ke depan larva akan bertukar menjadi juvenile. Mereka akan start naik ke daratan semula lah. Dia akan start hidup di pulau, and then mereka mengambil masa 5 tahun untuk matang. Okay, biasanya ketam kelapa yang jantan lebih kecil berbanding dengan ketam kelapa betina, tapi berat ketam kelapa boleh mencecah sehingga 4 ke 5 kilogram untuk seekor. Ketam kelapa bersifat individual, mereka tidak tinggal berkumpulan. Di sarang pun hanya ada satu-satu ekor ketam kelapa sahaja. Jadi mereka bersifat teritorial. Apabila di sesuatu kawasan tu, apabila ada satu ekor ketam jantan, akan ada banyak ketam kelapa betina, tapi ketam kelapa yang jantan akan berada di area yang lain lagi. Okay, untuk ancaman setakat ni, kalau untuk ketam kelapa yang kecil-kecil mungkin mereka terdedah kepada biawak lah, monitor lizard. Dari segi manusia, salah satunya adalah pembuangan sampah lah. Apabila terlalu banyak sampah di pantai, susah untuk ketam kelapa ni pergi bertelur. Kandang ini direka dengan sistem pengudaraan serta tahap kelembapan yang sesuai untuk menempatkan 2 ekor ketam kelapa. Kemudahan seperti batang kayu reput turut disediakan sebagai tempat berlindung, memberi ruang kepada ketam untuk berehat dan bersembunyi daripada haba matahari. Makanan kegemaran mereka juga disediakan, iaitu kepingan kelapa yang menjadi diet utama spesies ini. Bahagian dalam kandang dibina menggunakan permukaan kayu yang rata bagi mengelakkan ketam daripada memanjat keluar. Namun begitu, ketam-ketam ini tidak akan kekal di sini selamanya. Ia akan dilepaskan semula ke habitat asal apabila tiba masa yang sesuai. Jepson, biasanya mereka akan membuat sarang di kawasan yang seperti inilah. Di kawasan yang berpasir, and then ada pokok kayu ataupun akar. Untuk mereka mencari kawasan-kawasan yang lembap lah. Jadi makanan dia bawa masuk balik kah atau dia makan di luar? Dia memang makan di luar. Pada waktu malam tu mereka cari makan, and then pada waktu siang mereka cuma berehat lah di kawasan sarang mereka. Ya. Seekor ketam kelapa memiliki bahagian kepala, abdomen, 6 kaki serta 2 penyepit besar yang digunakannya untuk memburu. Penyepit di sebelah kanan berfungsi sebagai alat pemotong dan lebih besar berbanding penyepit sebelah kiri yang digunakan untuk memegang dan menahan mangsa. Jika dibandingkan dengan rasio kekuatan gigitan buaya, sepitan ketam kelapa adalah lebih kuat. Jadi mereka boleh gunakan penyepit tu untuk memecahkan dan membuka kelapa untuk makan dan juga untuk menangkap burung. Okey, so sekarang kita akan masuk ke trail penyelidikan ketam kelapa Taman Pulau Sipadan. Memandangkan ketam kelapa adalah haiwan nocturnal, mereka aktif pada waktu-waktu sekarang lah. So nanti Afwan akan guide kita untuk ke trail. Ya, terima kasih. Come. Let's go. Jom. Let's go. Jom. Kajian diteruskan oleh mereka di dalam gelap hutan mengikut corak semula jadi hidupan. Tinjauan pada waktu malam ini dilakukan kerana ketam kelapa bersifat nokturnal, tidur pada siang hari dan aktif ketika malam. Corak aktiviti ini dipercayai membantu mereka mengurangkan kehilangan air dan mengelak daripada terdedah kepada suhu persekitaran yang tinggi. Jepson, tengok tu. Yalah. Mana? Di mana? Tu dah. Ni masih juvenil ni. Masih juvenil lah. Ya. Jepson, boleh sudah mungkin kan? Kasih bezakan? Boleh kah? Belum lagi. Belum boleh. Ya.
jantan dan betina. Betina. Jepson boleh tekak tak berapa dia punya berat? Ini mungkin 100 gram. 400. 400. Oh, 400. 400 gram. 400 gram. Pencarian diteruskan lagi. Mereka berharap dapat bertemu ketam kelapa yang lebih besar. Di dalam gelap hutan, Fred menyuluh beberapa batang pokok kelapa mencari kelibat ketam gergasi di sekitarnya. Tidak putus asa, mereka terus menelusuri hutan sehingga akhirnya ternampak seekor ketam kelapa sedang merangkak di lantai tanah. Inilah peluang yang dinantikan oleh Jepson. Oh, Indah. Jepson. Ini besar nih, Jepson. Wah, ini Ini besar jantan ni. Jantan, ah? Ya. Oh, ini besar. Besar. Sangat besar. Berat lebih kurang 1.25. 1 kilo and above. Ya. Oh. Oh, jadi dia memang keluar cari makan ni ya. Ya. Saya rasa dia baru keluar dari sarang nih. Dia Kita masih nak ada update pasir-pasir. Ada pasir. Masih ada pasir di Ya. badan dia. So, kita akan sambung esok lagi lah. Kita akan pergi ke pulau-pulau yang lain yang ada ketam kelapa juga. Oh, pulau lain ada juga. Ya. Mentari pagi menerangi Pulau Sipadan, sementara suara ombak menghempas pantai sayup-sayup kedengaran. Buih putih terapung dan membasahi gigi air, menambah keindahan pesisir pulau. Lautan luas membiru ini menjadi medan kelangsungan hidup ketam kelapa, menghubungkan fasa akuatik dan daratan dalam kitaran hidup mereka. Peralihan antara laut dan darat ini menonjolkan proses pembiakan, memperlihatkan keajaiban alam yang tersusun rapi. Ketam kelapa akan pergi ke kawasan yang apabila ombak sampai, ombak tu akan bawa telur dia ke pantai. Mereka ke air, ke laut. Mereka tidak akan pergi ke kawasan air itu sebab mereka tidak boleh bernafas di air kan. Mereka menggunakan udara sepenuhnya. Jadi proses dia tu mereka akan pergi ke kawasan di gigi air lah, di kawasan gigi air, and then ombak tu yang akan membawa telur mereka ke air, ke laut. Salah satu aspek adaptasi paling penting ketam kelapa ialah keupayaannya bernafas di udara. Kemampuan unik ini membolehkan ketam bergerak di daratan tanpa bergantung sepenuhnya kepada air, menjadikannya antara haiwan yang benar-benar menyesuaikan diri dengan kedua-dua habitat, laut dan darat. So, sistem respirasi ketam kelapa dikenali sebagai bronchiostegal. Dari larvae, mereka bernafas bukan menggunakan insang macam ketam. Mereka akan naik ke darat dan dia lebih kurang dengan paru-paru, so mereka bernafas menggunakan udara sepenuhnya. Bagi memastikan kelangsungan spesies ketam gergasi ini, aktiviti pemantauan populasi dijalankan secara berkala oleh unit penyelidikan marin dan bahagian penyelidikan serta pendidikan Taman-Taman Sabah. Fred, Fatimah dan Jepson meneruskan kajian mereka meninggalkan Pulau Sipadan dan menuju ke Pulau Selakan. Selepas 1 jam perjalanan menaiki bot, mereka tiba di sebuah pulau yang indah, Pulau Selakan. Di sini, mereka bertemu dengan Abdul Rahman, seorang penduduk tempatan yang membawa mereka menyusuri hutan di pinggir laut untuk meninjau dan memerhati habitat ketam kelapa. Selepas 30 minit menelusuri Pulau Selakan, mereka akhirnya bertemu dengan apa yang dicari.
Seekor ketam kelapa sedang gigih memanjat pokok kelapa, langkah demi langkah, menempuh cabang dan daun, menonjolkan kehebatan adaptasi spesies ini di habitat daratan. Ini dia kopek kan ni, Pakcik? Dia kopek ni. Dia ada yang lain ni. Dia. Wah, besar ni. Jadi dia panjat ni, dia akan ambil kelapa kah? Iya, dia yang ambil. Kadang-kadang dia makan di atas, kalau macam dia jatuh, baru dia ikut turun juga. Oh ya. Turun dia balik. Dia kejar yang mana dia bakas buka tu. Dia turun tu macam mana? Dia ikut pokok Ya. ataupun dia terjun? Ikut pokok juga. Ikut pokok. Pasal kalau dia terjun habis dia pecah-pecah. Oh. Ya. Sepanjang 2 hari kita berada di Taman Pulau Sipadan ini, saya sangat gembira sebenarnya karena saya masih dapat menjumpai beberapa ketam kelapa yang bersaiz besar dengan berat sekitar 1,25 kilo. Itu satu berat yang sangat berat lah. Saya menemui banyak anak-anak ketam kelapa yang saya percaya itu satu indikator positif bahawa ketam kelapa ini dari hari ke hari dapat membiak di kawasan habitat ketam kelapa inilah. Sekembalinya dari Pulau Sipadan dan Pulau Selakan, Jepson Wong terus menumpukan perhatian kepada kerja-kerja membentuk arca ketam kelapa. Beberapa hari kemudian, arca tersebut sedia dipamerkan. Fred tu tidak melepaskan peluang untuk melihat hasil karya tangan Jepson Wong. Arca ketam kelapa ini bukan sekadar bahan pameran, tetapi juga membawa mesej penting kesedaran pemeliharaan dan penghargaan terhadap khazanah alam yang istimewa. Inilah ketam kelapa, hasil inspirasi dari Sipadan. Wih, macam real lah Jepson. Dia punya saiz, dia punya antena ni pun. Cuma dia punya kaki lah, macam panjang betul ni. Betul, tapi memang panjang kan dia punya kaki. Ya, memang panjang. Ya. Kaki depan tu memang ada panjang berbanding dia punya cepit tu lah. Wih, macam real ni. Satu yang baiklah untuk dipamerkan kepada pelancong. Wush, besarnya ketam ni. Ya, inilah ketam kelapa, Dek. Pernah jumpa sebelum ni ketam begini besar? Enggak, Inilah ketam kelapa. ketam kelapa. Iya, ketam kelapa. Jadi kenapa dipanggil kelapa? Sebab dia pandai panjat pokok kelapa. Dia petik dan kopek dan makan lagi kelapa. Amat unik lah. Betul. Ketam boleh tambah. Iya, panjat Boleh panjat pokok kelapa. Saya mau gambar dengan ketam lah. Silakan. Ya, Boleh. boleh.